أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم اللهم صل على محمد أما بعد. Alhamdulillah yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau Jenaris Surau apa? Jenaris, Masya Allah. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak dan seluruh barisan kepimpinan surau, yang disegani untuk barisan para alim ulama, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, tenaga-tenaga pengajar, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Baik tuan-tuan, pengenalan terlebih dahulu sebelum kita mula kuliah kita. Nama saya Adri, A.D.R.Y. Adri. Nama panjang Muhammad Syazril Adri bin Muhammad Roni bin Tahir bin Dahu bin Abbas. Itu nama panjang lah. Cari jumpa pula keturunan bin demi bin kan. Rajin cari jumpa lah. Cuba tuan-tuan cari keturunan bin demi bin. Manalah tahu rupa-rupanya aku ni keturunan dia raja rupanya. Contoh dia raja Melaka ke kan. Wallahualam. Cuba cari. Tinggal di Ampang. Tinggal di Ampang, satu kampung namanya Bukit Belacan. Orang lama tahulah Bukit Belacan. Sekarang ni dipanggil Lembah Jaya. Sungai semua dah di cross highway, habis tutup sungai. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni tajuk kita kuliah berkenaan dengan taubat nasuha. Rujukan kitab saya, kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. InsyaAllah malam ni 99% semuanya hasil daripada petikan kitab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita taufik dan hidayah. Hari ini kita dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah serta sedaya upaya menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW dalam kehidupan. Hari ini saya dan tuan-tuan dipilih oleh Allah boleh hadir di rumah Allah. Semuanya atas pilihan nilaian kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak pilih, maka tak dapat kita hadir duduk di rumah Allah. Agama ni begitu mahal tuan-tuan, sehingga kan agama ini tidak boleh dibeli dengan harta benda, tidak boleh dibeli dengan wang, tidak boleh dibeli dengan pangkat. Buktinya apa? Ada manusia yang mana rumah dia bersebelahan dengan surau masjid. Tatkala azan dilaungkan,
Allah tidak izinkan dia datang surau masjid, maka tak boleh datang. Walaupun dia orang yang kaya, walaupun kereta dia baru saja beli, tetapi agama ini tidak boleh dibeli dengan kekayaan. Tak boleh dia datang surau masjid. Walaupun azan maghrib dilaungkan di sebelah rumah dia, azan maghrib saja 3 kali untuk dia seorang, contohnya lah, kan? Kalau Allah tak izinkan datang, maka dia tak akan datang. Maka pada hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh hadir rumah Allah ni, syukur yang sangat-sangat tinggi kepada Allah, kerana ini merupakan tanda kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang mana seluruh hidup dia beribadat kepada Allah, seluruh hidup dia solat tak tinggal, ulang alik surau masjid, dan orang kenal dia ni ahli surau masjid. Hidup dia penuh dengan ibadat, tetapi tiba satu hari terdetik dalam hati, sekali-sekala nak enjoy juga, sekali-sekala nak juga buat dosa, maka dia pun buat dosa. Di saat mana sedang melakukan dosa itu, walaupun sekali dalam hidup dia, maka di saat itu Allah ambil nyawa dia, mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup yang buruk. Ada manusia yang mana hidup dia dalam kejahilan, yang mana surau masjid tak pernah nak datang. Hidup dia kita pandang hina di pandangan kita, orang yang bukan orang yang baik. Tetapi tiba satu saat terdetik dalam hati, teringin jugalah aku nak pergi surau masjid ni. Lama juga tak pergi surau masjid, pergi pun zaman sekolah dulu. Maka mula dia masuk melangkah ke masjid, mengambil wuduk, nak dirikan solat dia yang telah lama dia tinggal. Allah ambil nyawa dia, maka mati dalam keadaan husnul khatimah, penutup yang baik. Kisah-kisah ni banyak kita dengar dalam kitab-kitab ulama ceritakan, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak tunjuk apa dia? Bahawa yang menjadi penilaian di sisi Allah adalah pengakhiran kita, penutup kehidupan kita yang menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini tuan-tuan, yang kita kena usahakan apa dia? Dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkenaan dengan taubat nasuha dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang, Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Allah berfirman lagi di dalam surah At-Tahrim ayat 8, ajak kita bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah ajak kita taubat nasuha. Allah ajak siapa ni? Allah ajak orang-orang yang beriman. Makna kata, orang beriman pun ada dosanya, orang beriman pun Allah suruh bertaubat. Bukan makna kata kita ni orang yang sudah beriman, yang sudah digelar ahli surau masjid sebagainya, contoh, kita ini tak perlu bertaubat. Tidak, Allah ajak orang beriman pun sama-sama bertaubat nasuha. Apa makna taubatan nasuha? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, taubatan nasuha itu ialah keadaan ketika mana seorang hamba bertaubat kepada Allah secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin, luar dan dalam. Hari ini tuan-tuan, ramai yang mana taubat dia secara zahir sahaja, luaran sahaja, mengubah pada pakaian dia, pada jubah dia, serban dia, indah di pandangan manusia, tetapi dalam hati masih lagi berat nak tinggalkan maksiat. Dalam hati masih lagi menyimpan perasaan dendam, benci, tak suka orang sebagainya.
Ini taubatan zahir sahaja tak cukup. Taubat ni kena dua perkara kena buat, zahir dan batin. Tak cukup saja zahir kita taubat kepada Allah. Kerana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ada memberi satu perumpamaan. Perumpamaan orang yang mana taubat dia secara zahir sahaja. Luaran saja indah di pandangan manusia. Kagum orang lihat dia. Adalah seperti sampah yang dibungkus dengan kain sutera. Seperti sampah yang dibalut dengan kain sutera. Sehingga kan orang lihat bungkusan ini luarannya indah. Orang tengok bungkusan ini rasa perlu mati, perlu disanjungi, perlu dihargai. Sebab sutera ni benda yang mahal. Akan tetapi kalau Allah menyingkapkan kain sutera tersebut, maka manusia pasti akan lari daripada dia. Kalau Allah zahirkan keaiban kita, nescaya manusia akan lari daripada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi SAW ada bersabda, mafhum hadis Nabi, Allah tidak melihat rupa paras kamu, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kamu. Allah tak pandang luaran kita macam mana. Allah tak pandang zahir kita indah ataupun tidak. Yang menjadi nilaian di sisi Allah adalah hati kita. Bak kata pepatah zaman sekarang yang biasa kita dengar di radio kan. Ingat, tak handsome tak apa, janji kaya kan. Tu pepatah zaman sekarang. Tak handsome tak apa, janji kaya. Kaya apa dia? Kaya hati. Walaupun luaran dia tidaklah cantik, tidak ada uniform, tidak ada pangkat sebagainya, tetapi yang menjadi penilaian di sisi Allah adalah hati. Adakah dia ni benar nak kembali kepada Allah, ataupun selama ini sekadar dia bangga dengan apa yang ada pada diri dia, sehingga kan mati dia dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang kita takutkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh-sungguh kita bertaubat kepada Allah. Kerana ada manusia yang mana dia ini orang yang baik, orang ini orang ahli surau masjid, tetapi datang di akhirat kelak pun kena azab. Orang macam ni pun kena azab. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa berapa ramai orang yang bertaubat, mereka ini datang di akhirat kelak dalam keadaan mereka menyangka mereka telah bertaubat. Rupa-rupanya kata Allah, kamu belum lagi bertaubat. Mana nak lari? Tak terkejut. Sedangkan dalam hadis ini, dalam kitab Muqasyafatul Qulub cerita, orang ini orang yang bertaubat. Orang ini dia sangka dia telah bertaubat, dia sangka dia lah ahli surau masjid, dia sangka dia lah ustaz, tetapi datang di akhirat kelak rupa-rupanya kata Allah, kamu belum lagi bertaubat. Terpinga-pinga kita, apa salah kita? Sebab apa? Kerana orang ini tidak memenuhi syarat-syarat taubat. Rupa-rupanya tuan-tuan, di dalam taubatan nasuha ini ada syarat-syarat dia. Apa syarat-syarat taubat? Ada 3 syarat. Tak banyak, 3 saja. Buat 3 ini selesai hidup kita. Buat 3 perkara ini lancar tenang hati kita. Tetapi 3 perkara ini juga ada juga manusia tak buat, sehingga kan datang di akhirat mereka menyangka pasti selamat. Rupa-rupanya kata Allah, kamu belum bertaubat. Apa syarat taubat? Yang pertama, penyesalan. Menyesal. Itu syarat dia. Timbul rasa menyesal dalam hati. Tuan-tuan duk tengah duduk kuliah ni, duk termenung fikir, jahatnya aku ni, duk menyesal. Apalah jahat sangat aku ni, yuk. Kenapalah aku zalim sangat? Allah bagi nikmat macam-macam, aku buat lagi. Allah bagi lagi nikmat, tapi aku buat dosa balik. Apalah tak bersyukurnya aku ni. Menyesal. Timbul menyesal dalam hati itu, taubatlah. Bila mana sudah menyesal, rasa malu dengan Allah, buat syarat yang kedua. Apa syarat taubat kedua? Niat, azam tak mahu ulang kembali. Azam tak mahu ulang dah. Azam sungguh-sungguh tak mahu ulang balik. Malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat dosa yang sama, taubat sungguh-sungguh. Syarat yang ketiga apa dia tuan-tuan? Syarat yang ketiga inilah yang ramai orang tak buat.
Syarat ketiga inilah yang ramai orang tertipu, yang ramai ustaz-ustaz tertipu, yang ramai orang-orang surau masjid tertipu, yang mana mereka ini sangka mereka telah bertaubat, tetapi datang terhegeh-hegeh di akhirat nak masuk syurga, Allah kata kamu belum lagi bertaubat. Terpinga-pinga dia apa salah dia. Apa syarat taubat yang ketiga? Jika ada salah dengan manusia, kena minta maaf dengan manusia. Itu syarat dia. Dosa kita dengan Allah, kita boleh duduk atas sejadah, berzikir, baca Quran, duduk 24 jam dan surau masjid. 24 jam tak mau balik. Tok siap suruh keluar masjid tak mau keluar. Duduk masjid, duduk surau je, berzikir sebagainya. Allah boleh ampunkan dosa kita dengan Allah. Tetapi kalau dosa kita dengan manusia, kita kena bangun daripada sejadah, keluar pada pintu surau masjid, jumpa dengan orang yang kita zalimi mereka, dengan orang yang kita ada salah dengan mereka. Ini syarat taubat. Hari ini orang tertipu dengan amalan dia, tertipu dengan taubat dia. Duk tengah-tengah baca Quran, duk tengah-tengah berzikir, duk tengah-tengah bagi kuliah sana sini baca Quran sebagainya. Dalam masa yang sama, ada ahli keluarga yang disakiti hati mereka, yang mana dia diamkan sahaja. Duk tengah-tengah bagi kuliah ni tuan-tuan saya lah, duk tengah-tengah dengar kuliah ni baca Quran elok dah, cantik. Dalam masa yang sama, ada jiran-jiran, saudara mara yang dia sakiti hati mereka, yang mana dia buat tak tahu sahaja. Sedangkan dia ingat, aku ni ada salah dengan orang ni, kasar juga bahasa aku ni. Tapi tak apa kot, orang tu dah lupa dah kot, orang tu tak rasa apa pun. Ni syaitan tipu. Syaitan nak tipu manusia, nak tipu orang surau masjid tuan-tuan, bukan dengan cara dia tarik kita ni asalnya ahli surau masjid, dia tarik kita keluar masjid, buang jubah kita, sarungkan seluar jin dan sebagainya. Bukan macam tu cara syaitan. Syaitan punya cara, elok dah kamu duduk solat tu, elok dah kamu jadi ahli surau masjid, elok duduk, elok duduk lama-lama sikit. Dia sengaja lupakan kita dengan perkara-perkara yang wajib kita buat. Apa dia? Hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah kita cantik, tapi hablum minan nas kita diamkan sahaja. Ini masalah kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Datang di akhirat kelak, mereka menyangka mereka telah bertaubat, rupa-rupanya kata Allah, kadzibta, kamu dusta, kamu tipu, kamu bukan bertaubat. Mana nak lari tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bersungguh-sungguhlah kita taubat pada Allah. Sebab dosa ini terbagi kepada dua bahagian, dosa kecil dan dosa besar. Ni kita dah belajar dulu. Dosa kecil boleh terampun dengan amal ibadat kita, solat kita, zikir kita, Quran kita. Kita tuan-tuan daripada rumah ambil wudu, dalam perjalanan nak pergi surau masjid, satu langkah diampunkan satu dosa, satu langkah dinaikkan satu darjat. Hanya dosa kecil sahaja diampunkan oleh Allah. Adapun dosa besar kena dengan taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh pada Allah. Tuan-tuan, ada satu persoalan saya nak tanya. Hari ini kenapa orang bertangguh dalam bertaubat? Ni soalan ni sepatutnya kena tanya pada diri kita. Dan soalan ni sebenarnya dah ada dalam diri kita. Kenapalah aku ni bertangguh dalam bertaubat? Kenapalah hari ni anak-anak muda kita, sebahagian daripada kita bertangguh dalam bertaubatan nasuha? Sebab apa? Kerana apa dia tuan-tuan? Jawapan dia senang saja. Sebab kita merasakan bahawa kematian itu cukup jauh daripada kita. Itu saja. Hari ini kenapa manusia bertangguh dalam bertaubat? Kerana mereka menyangka kematian itu jauh daripada mereka. Itu saja. Itu saja. Kerana dalam hati ada prinsip apa dia? Selagi mana aku tidak tua, aku takkan mati. Selagi mana aku tidak berada di katil hospital, aku takkan mati. Selagi mana aku tidak ditimpa musibah, bahaya, bala, bencana, tergolek, langgar sebagainya, aku takkan mati. Inilah yang adalah hati sebahagian daripada kita yang menyebabkan hari ini bertangguh dalam bertaubat. Bertangguh dalam bertaubat. Tuan-tuan, kematian itu cukup dekat. Ingat mati. Kerana ingat mati ini akan menawarkan kelazatan dunia.
Akhir zaman nanti kita lihat kematian yang begitu banyak yang mengejutkan. Tengok saja baru-baru ni, tak kira tua ataupun muda mati macam tu saja. Hari ni elok nampak muka dia ulang-alik surah masjid, esok tak tahu dah tak ada. Dah pergi, tak sempat nak berborak-borak, tak sempat nak cerita kebaikan. Ni dalam kehidupan kita dah nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh seakan-akan esok kematian kita. Orang yang sentiasa ingat mati, orang yang tahu tuan-tuan akan kematian, maka dia sentiasa taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok saja manusia yang mana Allah zahirkan kematian di depan mata dia. Ada manusia tuan-tuan yang mana hidup dia, yang mana manusia ini Allah bagi dia kelebihan. Apa kelebihan dia? Dia tahu akan kematian dia. Ada orang yang dia tahu bila dia mati, dia tahu di mana dia mati, dan orang ni tahu bagaimana dia mati. Siapa dia tuan-tuan? Ada manusia macam ni. Siapa dia? Ini bukan kisah Nabi, zaman sekarang pun ada. Tak lain tak bukan, beliau adalah banduan akhir. Banduan akhir lah. Siapa lagi yang ada super power macam tu? Banduan akhir yang mana Allah zahirkan rahsia kematian bagi diri dia. Tengok macam mana taubat dia kepada Allah. Semenjak saja hakim jatuhkan hukuman bahawa gantung sampai mati untuk dia, dia yang di saat itu berada di kandang mahkamah tuan-tuan, nak berdiri tegak tak mampu nak berdiri. Di saat itu hidup dia berubah. Di saat itu yang menjadi kerisauan dalam hidup dia bukanlah ahli keluarga dia, bukanlah harta benda dia, bukanlah pekerjaan dia. Akan tetapi yang menjadi kerisauan dalam hidup dia mulai pada hari itu apa dia? Bagaimana aku nak menghadap Allah dengan dosa-dosa aku ni? Macam mana nak menghadap Allah dengan dosa-dosa yang ada pada diri aku? Dia ada masa lebih kurang dalam 2 minggu. Dalam 15 hari saja tuan-tuan, bila mana dah confirm hakim jatuhkan hukuman gantung pada diri dia. Tak simpan lama. Bila mana dah confirm kes dia jatuh, lebih kurang 15 hari saja. Dan untuk orang Islam di Malaysia, hukuman gantung dijatuhkan pada hari Jumaat selepas saja sembahyang subuh. Bayangkanlah kalaulah minggu-minggu itu adalah minggu-minggu akhir. Hari ini hari apa? Hari Isnin. Macam mana hidup dia pada hari ini tuan-tuan? Esoknya hari Selasa, lalu esoknya Rabu, kemudian Khamis, malam Jumaat, esok pagi bertemu dengan kematian. Macam mana hidup dia? Pasti hidup dia tuan-tuan penuh dengan tangisan. Kata warden, kamu ziarahlah banduan akhir ini waktu bila sekalipun, nescaya kamu akan lihat mereka habiskan hidup mereka dengan solat. Habiskan dengan solat. Solat apa? Solat taubat, solat qada. Taubat dan qada. Syarat taubatan nasuha, tinggal solat fardu wajib diqada. Bayangkan tuan-tuan, tinggal solat 30 tahun, 40 tahun, tetapi peluang nak qada tu tak sampai setahun. Bagaimana hidup dia begitu gelisah? Hidup dia hari demi hari dengan tangisan taubat pada Allah. Tak ada rehat bagi dia, bagi minggu akhir itu. Apabila waktu semakin dekat untuk menjelangnya malam Jumaat tuan-tuan, sampaikan ada warden cerita, banduan akhir ni, dia minta kepada warden supaya percepatkanlah kematian saya. Tolong percepatkanlah hukum gantung. Sakitnya nak menunggu kematian. Belum mati lagi. Nak menunggu kematian tu seksa jiwa dia. Seksa betul jiwa dia tuan-tuan. Minta supaya cepat mati. Cepat hukum gantung dia. Samalah seperti mana yang Allah gambarkan di akhirat kelak, di mahsyar nanti, seluruh manusia jumpa Nabi demi Nabi, semua kata nafsi-nafsi, aku tak boleh tolong, kamu adalah kamu, aku adalah aku, seorang-seorang, sendiri-sendiri. Semua minta, umat minta pada Nabi supaya apa? Cepatkanlah hisap kami. Kami dah tak tahan duduk di mahsyar ini. Kami sudah tak tahan berdiri lama di mahsyar. Tolong percepatkanlah hisap kami. Sedangkan dia tak tahu hisap itu lagi teruk. Hisap itu menentukan dia syurga ataupun neraka. Nak menunggu hisap itu sudah sakit bagi dia. Sama seperti banduan akhir ni tuan-tuan, minta supaya disegerakan kematian. Apabila tiba tuan-tuan malam-malam akhir, banduan akhir ni tuan-tuan, dia akan diberi peluang
untuk makan makanan kegemaran dia yang paling disukai. Apa saja awak nak order, apa saja dia nak pesan, boleh. Yang mana harga tidaklah melebihi RM6.50. Mungkin sekarang harga dah naik RM7. Dengan harga macam tu tuan-tuan, orderlah apa saja yang nak order. Agak-agak apa dia nak order. Wak dan cerita, orang ni langsung tidak ada selera nak makan. Walaupun kamu hidang kepada dia 10 pinggan makanan kegemaran dia sekalipun, nescaya kamu akan lihat satu senduk pun takkan disuapkan ke mulut dia. Kerana bagi diri dia, apalah gunanya aku makan kalau esok pagi aku bertemu dengan kematian. Apalah gunanya aku makan sihatkan tubuh badan aku kalau esok tubuh ini akan dimamah oleh cacing-cacing dalam tanah. Apalah gunanya aku makan kalaulah dengan menggunakan waktu makan itu memakan masa 5 minit ke 10 minit. Kalaulah dengan masa itu aku boleh gunakan untuk bertasbih, mohon keampunan kepada Allah. Dia tak akan biarkan sesaat dia berlalu dengan sia-sia. Tuan-tuan bayangkan malam takhir. Apabila tiba malam takhir, malam Jumaat, maka seluruh tubuh badan gemetar takut kepada Allah. Tangisan semakin laju kepada Allah. Pada malam itu tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan dia duduk berasingan daripada orang lain. Duduk dalam satu sel yang namanya sel akhir. Kita nak cerita orang yang taubat sungguh-sungguh pada Allah sebab dia tahu akan kematian dia. Hari ini kita bertangguh pada Allah, bertangguh taubat kita sebab kita sangka kematian kita jauh. Bayangkan malam terakhir itu, esok pagi nak bertemu kematian. Malam itu duduk dalam satu ruang bilik, satu sel akhir yang mana terasing pada orang ramai. Dia seorang saja. Di kala malam gelap gelita, malam sunyi sepi, hanya berlantaikan simen yang sejuk. Pada malam yang sunyi itu tuan-tuan, tak ada satu suara pun terdengar, melainkan hanya suara dia, hanya tangisan dia. Pada malam itu dia menjadi insan yang paling terbaik. Malam itu tuan-tuan, hanya dia dengan Allah sahaja. Hanya dia dengan Allah, hebat. Pada malam itu tuan-tuan, dia menjadi insan yang paling mulia. Orang ni hina di pandangan manusia, tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malam itulah tuan-tuan, dalam keadaan malam sunyi sepi, dia munajat sungguh-sungguh kepada Allah, istighfar pada Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia munajat malam tu tuan-tuan, bercakap-cakap dia dengan Allah. Ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa hamba ya Allah. Esok pagi hamba bertemu dengan kematian. Terimalah taubat hamba-Mu ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Allah. Ya Allah, hamba melakukan dosa 30 tahun, 40 tahun, namun peluang bertaubat tak sampai setahun. Hamba bertaubat tak sampai sebulan, hanya beberapa malam sahaja ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Dia rasa macam tu. Dia rasa dia ini zalim pada Allah. Aku buat dosa pada Allah 30 tahun, 40 tahun, tetapi aku bertobat kepada Allah tak sampai setahun. Aku bertobat pada Allah tak sampai sebulan. Hanya beberapa malam nak diampunkan dosa yang puluhan tahun. Betapa zalimnya diri aku kepada Allah. Dia rasa macam tu. Walaupun hari ini tuan-tuan kita yakin Allah pasti ampun dosa kita. Memang Allah boleh ampunkan dosa kita yang puluhan tahun, walaupun dengan taubat tak sampai 5 minit Allah boleh ampunkan dosa kita. Lau balaghat dzunubuka ananas sama. Kalaulah dosa kamu itu setinggi langit sekalipun, dosa kamu memenuhi ruangan langit, sumastaghfartani, lalu kamu datang mohon keampunan kepadaku, ghafartulaka wala ubali, aku ampunkan dosa kamu, aku langsung tak peduli, aku tak pandang dosa kamu, aku ampunkan dosa kamu. Ini Allah baik.
dia. Malam tu tuan-tuan, bila mana waktu sudah menjelang ke waktu subuh, tibalah saat dikumandangkan azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar saja azan, tuan-tuan, menangis dia. Dijawab azan dengan penuh keagungan, dengan penuh tangisan. Ya Allah, dahulu azan ini dilaungkan di sebelah rumahku. Aku anggap tak ada apa-apa dengan panggilan azan ini. Dahulu azan ini dilaungkan di sebelah pejabat aku. Aku abaikan panggilan azan ini. Tapi pada pagi ini azan ini dilaungkan. Aku begitu terasa akan keagungan engkau. Terasa bahawa engkau sedang memanggil aku. Kerana selepas pada solat subuh terakhir ini, pasti dan pasti engkau memanggil aku. Pasti dia akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dipendekkan cerita nak isyak. Isyak kena berhenti kan. Dipendekkan cerita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tiba saat nak dirikan solat subuh 2 rakaat. Bagaimana orang yang mana tuan-tuan tahu akan kematian dia, macam mana solat dia pada akhir ni? Dia akan lafazkan kalimah demi kalimah. Dia akan lafazkan kalimah demi kalimah. Dia takut kalaulah dibaca Al-Fatihah macam hari ni kita baca 7 ayat tu satu nafas saja. Dia takut kalaulah Al-Fatihah dia ada cacat, menyebabkan solat dia cacat. Macam mana nak bawa solat cacat menghadap Allah? Dia takut kalaulah solat dia tidak sah, yang menyebabkan tuan-tuan dia baca Al-Fatihah tu tak sah, menyebabkan solat tak sah. Agak-agak ada peluang tak nak berdiri lagi 2 rakaat? Tak ada. Macam tu solat dia, macam itulah dia akan bawa menghadap Allah buat kali terakhir. Habis saja salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus angkat tangan berdoa pada Allah. Terus berdoa, nangis-nangis minta ampun pada Allah. Sampai bila dia berdoa? Selagi mana pintu besi yang berada di belakang dia tidak berbunyi, selagi itulah terus berdoa pada Allah. Duduk tengah-tengah berdoa pada Allah. Berbunyilah pintu besi yang berada di belakang dia. Yang mana bunyi pintu ni tuan-tuan menggetarkan seluruh tubuh badan dia. Menyebabkan jantung dia bagaikan nak tercabut. Masuk wadan menepuk bahu pada belakang. Tuan, waktu telah pun sampai untuk ke bilik pergantungan. Dibawa keluar dia dalam keadaan tak sempat nak habiskan doa. Bawa keluar tuan-tuan dirahmati Allah. Menujulah ke bilik pergantungan. Sebelum tu dia diberi peluang bertemu dengan ahli keluarga buat kali terakhir. Agak-agak kita ahli keluarga ni apa nak sembangkan tuan-tuan? Kata wadan, pertemuan kali terakhir itu hanyalah dihabiskan dengan tangisan. Seorang pun tak ada nak bercakap. Habis macam tu saja. Dibawa keluar menuju ke bilik pergantungan dalam keadaan selangkah tak mampu melangkah, melainkan dipapah dia. Lisan tak henti ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk saja bilik pergantungan. Di dalamnya ada pegawai-pegawai yang siap sedia menjadi saksi. Dan diajarkan dia syahadah. Diberikan dia di atas papan, lalu disarungkanlah tali ke lehernya, maka seluruh tubuh badan gemetar takut pada Allah. Lisan tak henti ucapkan la ilaha illallah. Diajarkan syahadah, lisan dia tak henti ucapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak biarlah kalam terakhir dia adalah nama Allah. Duduk tengah-tengah ucap nama Allah, ditariklah apa kita panggil gear tu, terbukalah papan di bawahnya, maka jatuhlah dia merasakan satu kesakitan yang teramat sangat. Maka matilah dia dalam keadaan sempat bertaubat kepada Allah. Dan wadan kata, bila mana digantung, nyawa nak habis daripada badan tak sampai seminit. Hanya memakan masa 30 saat ke 40 saat saja. Walaupun dia tahu bila dia mati, tetapi rahsia kematian, saat keberapa nyawa dia habis, tetap menjadi rahsia Allah. Dia tak tahu saat keberapa nyawa dia habis. Dan mayat ini akan dibiarkan tergantung selama 30 minit. Setengah jam dibiarkan tergantung. Cukup nak pastikan nyawa seorang insan habis daripada badan. Maka berakhir hidup dia dalam keadaan ya orang ni hina dia pandangan manusia, tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Mati sempat bertaubat kepada Allah. Hari ini kita tak tahu kematian kita bagaimana. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, sungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakhiri kuliah kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Diampunkan segala dosa kita, diberikan peluang bertaubat pada Allah, dilembutkan hati mati kita dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik, insya-Allah. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas tumpuan yang diberikan pada tuan-tuan yang sangat baik, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang buruk atas kelemahan kejahilan sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.